15 minit, 20 minit siap sebutin lebih. Kalau banyak kompartmen tu setengah jam lebih lah, dalam 45 minit sejam jugalah. Kalau kain jing lagi lama. Ada rezeki, semoga rezeki ni dia pergi ke mana-mana boleh berlaku. Balik kampung ni sebabnya sebelum arwah ayah tak ada lah, dia duk main sakit ke apa, kita tak sedap agak lah nak tinggalnya. Jadi kita balik duk kampung jaga dia lah. Dia tempoh 3 tahun kita kerja tu, kita duk planning dah lah untuk buka bisnes diri, kita buka kedai sendiri, kita buka syarikat diri lah. Bila kita boleh ajar ilmu kita ni turun kat orang, saya dapat ilmu daripada mak saya pun bagi kat orang pula. Itulah saya rasa, itulah. Sebentar nanti saya akan di vaksin untuk dos pertama Sinovac. Jadi adik kakak Abang Jimmy tak usah takut lah. Vaksin ni bagus untuk kita jaga kita adik kakak. Lepas kita jaga kita dengan secara automatik, orang-orang yang duduk dekat dengan kita tu akan terjaga. Tengok Abang Jimmy sendiri kena jaga. Tak sampai seminit adik kakak, alhamdulillah. Settle. Tak nak takut ke apanya. Ucap terima kasih kepada Flyers kita. Des pertama selesai hari ini. Des kedua 21 hari bulan ni, 2021 pula. Step 1 sampai ke step yang terakhir, jadi kita menyerahkan slip yang menandakan kita telah divaksin untuk dos yang pertama, dan alhamdulillah Abang Jimmy sendirinya selepas di dos pertama
selesai. Tak ada apa-apa dia kakak. Jadi so sekali lagi lah menyeru tak usah takut lah. Mari pakai vaksin, kita jaga kita je kan. Hello, Uncle Jimmy. Hai, Ming Li, lai. Lai, kejap. Belum scan lagi tu. Okey. Scan dulu Boleh. Itu mesti kena scan punya. Cek, ambil suhu. Tek. Oh. 36.4. Okey ke tak? Sihat tak? 36.4 boleh masuk. Okey, baik. Sila. Sanitize dulu, sanitize. Kena. Okey. Okey. Hai, Uncle Jimmy. Hai. Dari mana ni? Baru balik dari studio. Oh, you busy sekarang ah? Tak busy sangat, cuma saya teman Hari. Oh. Ah, Buat program apa sekarang? Sekarang kita ada satu program, kita panggil Personality. Personality. Weh, Hebat tak? invite saya masuk. Of course. Kita nak jemput Uncle Jimmy. Kita tahu bila? Bulan depan. Bulan depan. So Uncle Jimmy kena sedialah sebab Uncle Jimmy ialah tauke untuk Cafe Warisan. Ya. So Uncle Jimmy kena sedia gambar, video yang berkaitan dengan Uncle Jimmy Boleh, dengan Cafe Warisan. Boleh, nanti you bagi tahu awal-awal. Baik. Poster kita akan buat. Ataupun Uncle Jimmy nak buat pun boleh. Kita bagi you buat lah. Bagi saya buat ke? Kita Percaya saya ke? Sudah pencen, tak boleh buat apa. Aduh. Okey, Ming Li sihat, Hari sihat. Member-member semua sihat kan? Sehat tapi mereka sangat sibuk. Sibuk Tadi saya lepas kita kat studio kan, saya suruh Hari datang sini. Hari cakap tak boleh, ada live untuk seterusnya. Saya pun okey tak apalah. So saya pun datang cari Uncle Jimmy lah. Boleh. Sudah inject? Sudah. 1, 2. Dos pertama saja. Dos kedua? Kedua 21. Besok lah. Esok lah. Oh. Uncle sudah Semua siap. sudah. Orang tua dia bagi awal. Saya nak ambil 3 dos lah. Tak boleh. Guano tak boleh. Cuma 2 saja. 2 saja. Kalau yang baru ni cuma 1. Satu. Mana satu? Yang Kensino dengan JJ tu. Ambil satu saja. 1 dos saja. Tapi Tapi ambil 2 lah bagus. saya rasa kalau boleh ambil 4, saya pun nak ambil 4. Tak boleh ambil 4 nanti mati oh. Kita ambil untuk sama-sama kita menahan diri kita dan bagus vaksin ni untuk kita menahan. Dan kalau kita tengok, you tengok bola tak Euro? Ada, tapi saya semalam ke, saya tak boleh dah. Saya tahu tak, actually saya nak demam dah. Kenapa? Tak tahu sebab saya sakit leher. Sudah 2 hari dah. So semalam saya pun tak tengok bola lah. Kalau ikut cerita orang tua-tua, salah leher ni dia panggil, kalau bahasa Kelantan dia panggil salah bata. Salah bantal. Masa tidur. Dan biasanya kalau kena salah bantal ni, untuk pulihkan balik kena ambil bantal tu you pukul. Bukan pukul bantal, ambil bantal tu you pukul leher you tempat sakit. Betul ke? Balik saya cuba? You cuba. Tapi you tak boleh pukul sendirilah. Lepas Macam mana you nak pukul sendiri? Macam Susah. ni. Susah. Ada sikit sakit tu. Cari you punya aunty ke pukul. Tapi jangan kuat lah. Mana tempat. Okay. You tapi ambil bantal yang you guna untuk tidur. Okey, baik. Ini cerita warisan juga ni. Warisan daripada orang tua-tua. Dia cerita kalau waktu tidur leher kita tersalah apa semua sekali, kita ambil bantal yang kita gunakan, kita pukul balik. Ini petua lah, boleh pakai dan mungkin menjadi, mungkin tak lah. Nasib baik hari ni datang jumpa Uncle Jimmy. Ni untung you jumpa orang tua. Uncle Jimmy. Apa cerita hari ni? You cakap you orang tua ke? Saya tak percaya tu. Tak apa, ramai yang percaya. Uncle Jimmy, you ada simpan koleksi keris tak? Keris? You minat keris ke? Saya nanti dengar saya cakap lah. Keris ni macam ni lah Ming Li. Keris ni dia merupakan satu senjata untuk orang-orang Melayu lah biasanya dia pakai keris. Dan keris ni biasanya kalau dulu-dulu setiap rumah ni mesti ada satu keris. Setiap rumah mesti ada satu keris. Sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Itu waktu dulu-dulu lah. Ini senjata lama lah. Tapi sekarang ini dia dah jadi macam
macam apa ni orang panggil, dah jadi satu barang antik, barang warisan. Ya, betul. You tahu kenapa saya tanya? Ada cerita pasal keris ni. Saya pun pelik ni. Amoy boleh tanya pasal keris. Sebab hari tu saya, you tahu lah, saya sibuk-sibuk tapi saya masih suka tengok Facebook kan. Okey. Lepas tu saya scroll Facebook, saya terbaca satu post yang berkaitan dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Besar Kelantan. Oh, sedap ni. Saya pun tak tahu ni cerita ni. You cerita sikit. Dia dengar. beliau telah lelong 4 keris kesayangan. Okey. You tahu berapa dia dapat? 4 keris. Dia lelong. Untuk Dia apa ni? Untuk bantu Palestin punya. Untuk dana Palestin lah. Okey. Tahu berapa dapat? Semua sekali. Berapa? 60,000. Wow. That's why saya nak tanya Uncle Jimmy, 4 keris 60,000. Saya pun Inilah yang saya bagi tahu tadi. Keris ni kejut you tahu. dia punya satu seni warisan. Makin lama usia keris tu, harganya makin mahal. Satu. Yang keduanya, makin cantik dia punya perbuatan dia tu. Bentuk, gaya, termasuk dia punya keris ni dia ada 3, you tahu tak? Tak tahu. Tiga bahagian. Satu dia panggil sarung. Sarung? Sarung keris. Sarung keris. Apa tu sarung? Sarung keris ni yang di luar tu. Yang macam baju untuk keris ke? Baju lah. Saya panggil baju untuk Kepala lah mendengar abang ni. Bukan baju lah, sarung. Sarung, okey. Sarung. Lepas tu, dia punya tempat kita pegang tu. Dia panggil ulu keris. Ulu. Lepas tu dia punya yang besi lengkok banyak tu. Yang dia punya macam ombak tu. Besar, makin kecil, makin tajam. Itu dia panggil mata keris. Mata keris. Jadi gabungan di antara sarung, ulu keris dan juga mata keris. Kalau mata keris ni daripada besi yang mahal. Dia punya ulu keris ni daripada kayu yang mahal, kayu yang baik dan ukiran yang cantik. Dia ukir. Ukiran seni ukiran Melayu cantik. Lepas tu dia punya sarung. Sarung dia tu daripada kayu yang mahal dan dia punya design dia memang cantik. Yang tu memang mahal. Sebab tu dia kata kalau you heran 4 keris 60. Biasa kalau yang mahal, 1 keris 200,000. 200,000 boleh beli satu rumah dah. Betul. Tapi ini memang power. Uncle Jimmy pernah tengok ke atau kita pernah tengok dan in front of eye ke atau macam mana? Kalau you tengok kita punya tradisional lah. Kita punya tradisional Mingli. Kalau you tengok gambar agung. Gambar agung. Mesti pegang keris punya. Betul. Tu keris dia tu mahal tu. Bukan sebarang keris tu. Lepas tu you tengok sultan-sultan gambar raja. Kita punya Sultan Muhammad V. Ada keris. Betul. Yang tu memang mahal-mahal. Kita tengok sarung dia saja dah berapa. Dan dia biasa tengok kalau pelantikan raja. Dia panggil apa ni, istiadat pertabalan. Pertabalan yang di-Pertuan Agong setiap 5 tahun. Pertabalan sultan-sultan bila ada kemangkatan. Di antaranya dia cium keris. Dah jadi satu macam istiadat. Dah jadi macam dah masuk dalam satu seremoni yang wajib. Mesti dia cabut keris, dan dia pegang keris, dia cium keris. Ini tanda kalau ikut sejarahnya lah, tanda ketuanan Melayu. Keris. You tahu tak keris asal daripada mana? Saya? Kalau tanya saya, lebih baik Uncle Jimmy tanya Google. Mana tahu you kan selalu tengok handphone. Saya selalu tengok handphone. Okey, baik. Kalau bagi saya rasa dia asal Kepulauan Melayu tak? Betul tak? Dia kepulauan, dia bukan dulunya kita ni dikenali sebagai Kepulauan Nusantara. Nusantara.
salah kakak. Nusantara ni terdiri daripada Indonesia, Indonesia, Singapura, Singapura, Brunei Brunei, dan juga Tanah Melayu waktu itu ataupun Malaysia. kita punya. Jadi Kepulauan Nusantara, dan di antara senjata utamanya adalah keris. So kalau waktu dulu perang, mereka pun pakai keris. You ingat Hang Tuah? Hantu Dia punya keris, you ingat apa nama? Tameng Sari. Taning Sari. Ya, betul. Itu satu keris, itu keris Tameng Sari merupakan keris yang dipakai oleh Laksmana Hang Tuah. Keris dia ni memang berbisa. Dan keris Tameng Sari ni hadiah daripada Maharaja Majapahit. You tahu Majapahit dekat mana? Dekat Indonesia ke? Dekat Indonesia. Betul tak? Pandailah you. Ni suka dengan Ming Li ni. Aduh. Kalau Angga Dia Jimmy sebenarnya tahu, tapi dia buat-buat tak tahu. tidak. Saya betul-betul tak tahunya. Saya agak-agak saja. Kalau Taning Sari, saya pernah pergi Menara Taning Sari. Menara Tameng Sari di Dekat Melaka. Melaka, betul. Kerana di situlah asalnya Hang Tuah. Oh, rupa-rupanya nama keris ya. Tameng Sari itu, Menara Tameng Sari itu diambil daripada nama keris. Dan kalau you tanya tadi, you kata keris ini berasal dari Indonesia, betul lah. Kerana Majapahit itu adalah dari Indonesia. Dan Tameng Sari itu hadiah daripada Majapahit kepada Hang Tuah. Wah. Tengok nasib baik ada jumpa Uncle Jimmy. Kalau tidak, asal-usul keris saya pun tak faham. Tak tahu lagi. Betul. So, Uncle Jimmy macam ni. Tadi Uncle Jimmy ada oyak kan? Kalau sarung keris pun sangat mahal dah. Mahal. Dia bergantung pada kayu ni. Biasanya kalau kita tengok 3 komponen yang ada pada keris. Satu adalah mata keris. Mata keris ni dibuat daripada besi. Dan dia punya mahal, dia punya berharga kerana besi itu daripada apa? Satu atau besi waja, ataupun besi yang biasa, ataupun besi yang kalau zaman-zaman dulu besi yang dimasukkan ayat-ayat lah. Macam bomo-bomo sikit. Faham. Sebab tu kalau kita tengok cerita dulu-dulu, keris pun boleh terbang punya. Itu. Okey. Itu cerita lama. Ya, betul. Faham. Tapi kalau tengok sekarang, keris selain daripada mata, kita ada ulu. Ulu dibuat daripada kayu. Dan biasa ulu dengan sarung ni ialah kayu yang sama. So kalau tak matching lah. So kalau untuk macam tukang pembuatan sarung keris, so dia akan buat sarung dengan ulu sekali. Mesti sekali dan mesti kayu yang sama. Okay. Macam orang Melayu lah, perempuan Melayu. Amoy Melayu dia pakai baju kurung, baju dengan kain sama. Satu set kita panggil. Itu macam satu set. Okey, Uncle Jimmy macam ni. Uncle Jimmy kenal tak Encik Nik Anwar? Biasa Encik Nik Anwar ni, dia ni buat apa kerja? Dia ialah tukang untuk sarung keris. Kenal. So, Uncle Jimmy. You pergi jumpa dia, you tak bawa kita. Sebab hari tu banyak kali dah. Hari tu saya lorak sangat. Saya nak call uncle, lepas tu tim kita, kru kita, Encik Hari. Mr. Singh cakap, tak payah call uncle lah. Nantilah jumpa, nanti saya tak belanja dia lagi. Tak. So saya pun cakap, okey tak apalah. So saya pun pergi ambil syuting. Nak tengok video ke tak? Rumah Manik ni? Ya, betul. Pasal dia buat kayu keris ke? Dia buat sarung keris? Ya, betul. Boleh? Saya lama pun tak tengok dia punya itu. Okey. Dia ada video ni? Ada. Okey. Lepas tu saya edit sendiri. Ni? Hebatlah sekarang ni. Mana you dapat komputer? Pinjam kawan. Aduh. Okey. Uncle Jimmy. Okey, baiklah. Kita sila tonton video kita. Okey. Nama saya Nik Anwar bin Nik Muhammad. Nama glamour Nik Anwar Wedong lah dalam Facebook. Wedong tu adalah
nama sebilah golok yang paling tua dalam dunia Melayu, berasal daripada tanah Jawa. Nama Wedong juga digelar oleh seorang rakan saya, seorang kolektor Creative Museum di Singapura bernama David Hacker. Jadi setiap kali dia datang ke Kelantan berbincang, bermusyawarah tentang hal-hal persenjataan ni, saya tak tanya benda lain, saya tanya hal golok saja. Sebab saya lebih minat pada golok. Sedangkan pengajian saya lebih pada keris. Dia pun datang mari ke Kelantan pun nak repair golok dia dan sebagainya. Dan tentang penlibatan dalam dunia pertukangan ini adalah kerana lahirnya daripada minat pada awalnya saya tepoh pada orang untuk buatkan bilah untuk saya, sarung untuk saya, tapi tidak mencapai hasrat yang saya kendaki. Langsung lahirlah keinginan nak cuba buat sendiri supaya dapat melayani kehendak saya. Dari situlah saya cari bahan kayu, saya cari alat-alatan pertukangan, dan teori reka bentuk bangunan, jenis-jenis golok telah saya congkir daripada arwah Nik Rashidin lagi, daripada awal. Sebab saya dah belajar teori tentang persenjataan Melayu dah hampir 15 tahun. Lepas tu barulah saya bertukar. Setelah saya bersara dari pekerjaan saya tumpu 100% bertukar. Tu pun kita bertukar menggunakan tenaga mahir ni, tenaga 4 kerat ni. Setakat separuh hari je, pulang petang kita rehat lah sebab letih. Lepas subuh saya bertukar dah. Maknanya cerah matahari. Jadi dalam dunia pertukangan ni, matahari itu adalah satu anugerah yang amat besar yang dinanti-nantikan oleh seorang tukar. Cerah matahari itu stop tukar. Orang lain tak tubik, orang tina tak tubik pergi kerja, mbak nokeh dah. Okey. Begitulah. Dah malam saya buat kerja-kerja halus lah, mengukir bunga-bunga halus dan sebagainya, tapi benda-benda kasar saya buat sehari. Saya mempelajari ilmu perkeresian daripada arwah Nik Rashidin, tapi setelah sekian lama saya sedar saya lebih minat dan cenderung kepada golok. Okey. Golok ni banyak kategori. Pada awalnya ialah golok senjata. Tapi hari ini kalau kita buat golok senjata nak pakai mana? Tak ada guna. Jadi lebih kepada hiasan. Yang kita pakailah golok sembelih. Sebab kita biasa guna untuk majlis korban dan sebagainya kan. Jadi saya buat banyak golok sembelih daripada golok senjata. Sebagai contoh, ini adalah golok senjata lah. Kita panggil golok tempur, tapi gaya Betawi, ataupun lebih dikenali golok pada hari ini golok sepitung lah. Tapi ia lebih dikenal sebagai golok Betawi. Dia lebih sesuai untuk persilatan dan pentempuran. Ukuran dia berbeza, ketebalannya juga berbeza. Ini golok gaya Jawa, matanya, tapi hulu saranya pula adalah inspirasi gaya saya sendiri. Itu mengikut kemampuan saya. Sebab kalau nak ukur orang lain boleh ukir lebih halus lagi. Tapi kemampuan saya setakat ini saja. Saya tak belajar, saya hanya melihat. Setiap kali saya balik kerja, saya singgah di rumah arwah Nik Rashidin pun menjenguk, melihat hasil tangannya, dan balik saya cuba buat. Tak pernah hadiri kelas untuk belajar mengukir dan sebagainya. Tak pernah. Hanya meniru sahaja. Tapi oleh hasil daripada tilikan yang hari-hari itu menyebab saya mampu melahirkan apa yang dilihat di depan ni lah. Ini
ini adalah kayu ansana ataupun kita lebih kenali pakai kayu senor. Kayu senor. Ansana lah. Dan ini adalah kemuning emas. Begitu juga hulu dan patatnya. Patatnya dipanggil patat, setengah orang panggil kasut, sebagai tapak keris. Begitu. Sarung, batang sarung biasanya tak lari pada angsana. Sebab angsana melahirkan bauan yang asli daripada kayu itu sendiri. Jadi apabila kita sarungkan keris di dalam kayu angsana ataupun senor, dia melahirkan bau yang menarik. Jadi amat sesuai untuk keris yang biasanya dihidangkan dengan bauan-bauan. Biasanya keris ni orang cuma minyak cendana, minyak atar untuk mewangikannya. Okey. Saya tak buat keris kalau tak dapat kayu yang baik. Maknanya sebab apa ya? Pada orang lain mungkin kata berlainan. Pada saya, membuat sarung keris mudah daripada membuat golok, sarung golok. Sebab golok dia variety, berbagai bentuk, berbagai corak, berbagai reka binanya, bangunan tu. Sedangkan keris dia standardized. Kalau keris tani, kalau keris keris bugis. Maknanya macam kita ciplak, kita photostat saja, mudah. Tapi cantik tak cantik itu bergantung pada kayunya. Kalau buat dengan kayu yang tak menarik, corak bunga, kayu, pattern uratnya, tak akan nampak cantik keris tu walaupun tukangnya sama. Tapi kalau kayu ni comel macam hak ni, dia panggil kerawang ataupun bahagian isan. Bahagian isan ni terletak di bahagian bani sebuah pokok kemuning, melahirkan corak yang begitu menarik. Okey, membuatnya sama dengan kalau kita buat kayu biasa pun nampak sama, tapi menghasilkan pemandangan yang lebih indah jika kayu-kayu itu menarik. Berbeza dengan golok. Golok ni dia mempunyai berbagai karakter, berbagai bentuk, reka bangunan yang berbeza. Tu lebih suka. Tapi orang mengagungkan keris. Tapi saya tak akan buat keris kalau tak dapat kayu yang baik. Melainkan jumpa dalam sebatai kayu sebelah-belah tu, yang portion yang bagian menarik tu saya simpan, ni untuk keris. Yang lebih yang sederhana tu saya simpan untuk golok. Tapi golok-golok yang molek tu, yang pada saya hebat tu, yang saya sayang, saya pilih kayu yang sepatutnya letak pada keris, saya letak pada golok untuk menaikkan taraf golok itu. Pada awalnya pembikinan golok ni tak pernah guna kemuning pun pada dulunya. Tapi akhir-akhir ni semua pakai kemuning, kayu kemuning pada golok kerana untuk menaikkan image dia. Itu fungsinya lah, tujuan asalnya. Pada dulu, orang-orang dulu hanya pakai kayu senor, kayu peta belalai saja untuk golok. Istilah lain kayu kapur, tidak kemuning. Akhir-akhir ini semua guna kemuning kerana nak nampak indah, nak nampak menarik, nak nampak comel, hebat. Sebab kayu kemuning ni level status dia tinggi. Biasanya orang yang dulu hanya letak pada keris, hanya guna pada keris sahaja. Sebab indah, comel, tapi dia spesies kayu yang keras. Dia tak sesuai hentakan untuk bagi-bagi nakir, tak sesuai lah. Dia mudah pecah. Tapi untuk keris sesuai. Tapi golok semelet dia ada masalah lah, sebab kita tidak menakir menetap. Tapi bagi golok senjata lebih baik guna tanduk sebab dia lebih kukuh. Ini adalah hulu makara yang bermotifkan ada pepatah mengatakan berbelalai bukannya gajah, bersisik bukannya ikan, bermahkota bukannya raja, bertaring bukannya singa, tapi ia raja di laut dan di darat. Hulu makara ini adalah pakaian raja-raja di zaman Langkasuka terdahulu.
iaitu berusia sekitar 1400 tahun yang lampau. Okey, lahirnya adalah influence daripada Hinduism, bermotifkan Vishnu. Ada falsafah mengatakan Vishnu naik benda ni. Jadi di zaman Lakasuka benda ni lahir dan menjadi keagungan, pakaian keagungan raja-raja dahulu. Setelah kedatangan Islam, Makara berubah daripada bentuk binatang ini yang lebih jelas kepada bentuk-bentuk simbolik seperti ini. Berbentuk kepala gajah juga, berbelalai juga, tapi berdaunan. Ini setelah kedatangan Islam. Zaman era Raja Kuning, Raja Unggu. Itu kisah zaman Lakasuka lah. Ini setelah kedatangan Islam berubah dah corak lagu ni. Lagu ni dia tidak nampak wajah binatang sangat, tapi berbentuk ke arah tu. Okey, faham. Itulah Makara. Dan ini masih bermotif lama, iaitu berbelalai, bermahkota, bertaring dan bersisik. Jadi kerja saya ni, saya cuba lahirkan benda ni, timbulkan kembali benda ni, mendidik generasi baru mengenal benda ni, supaya boleh apa dia Makara ni. Mula dia balik buku, balik internet, dia buat research tentang sejarah-sejarah Melayu lama, tentang sejarah petani, tentang sejarah Kelantan kita. Sebab ini adalah pakaian raja-raja kita dahulu. Ini semua Makara. Tapi Makara ni hanya pada dulu, pada asalnya adalah diletakkan pada badik, sebilah badik. Saya cuba buatlah benda ni, sebab ni buat masa PKP baru ni. Tak boleh nak gerak mana, jam tak boleh nak tobik. Idea tu dulu saya kata ulu ni tak mimpi aku boleh buat, amat rumit, amat sukar. Tapi oleh kerana PKP punya pukulan, cuba buat. Dan akhirnya lahirlah bilah ni dan seterusnya yang lain. Dah boleh buat hal ni kak, boleh lagi mudah lagi buat lain-lain tu. Begitunya. Macam ni juga berkonsepkan Makara, tapi berbentuk daun-daunan kan. Tapi menariklah corak-corak berbeza. Dan Makara ini banyak digunakan bukan sahaja di petani, bukan di zaman Lakasuka, tetapi juga di Sumatera, di tanah Jawa. Yang ni saya mengambil masa 6 bulan untuk siapkannya. Sebab untuk siapkan badannya sahaja tak lama. Saya rasa gitu 2 minggu dah siap dah badan, ulu dan sarungnya. Nak siapkan ukiran ni mengambil masa yang agak lama. Mengambil mood, nak tunggu mood dia datang tu. Kalau mood tak datang, saya tak buat. Kalau saya buat, rusak. Jadi bila mood angin dia datang tu, tengah malam pun saya jamah ambil buat lagi. Sulak sikit. Okey, tu bahagian mengukir. Bahagian nak design, nak lukis ni, kadang-kadang seminggu lukis tak ada sapu. Lukis sapu tak menarik. Sapu, lukis lain pula. Lukis dulu. Bila dapat okey, confirm jadi, barulah ambil alat-alat mengukir tu, toreh sikit. Mungkin sehelai daun tu memakan masa sehari semalaman. Pas esok pula alik ni portion ni pula sikit. Lepas dah siap bangun lakarannya, nak tambah perhiasan pula, nampak nak menimbulkan highlight tu. Tepek pula gawe. Gawe ni adalah kulit siput. Ditepek supaya menimbulkan reflection dia. Begitu juga bahagian ulu ni, saya buat mata tu saya bubuh batu virus untuk penampilan, menangkap mata kita. Bubuh warna, setengah orang biasanya bubuh batu delima warna, tapi saya nak buat lain daripada lain, saya batu virus warna biru.
Berbeza saya dengan tukar-tukar lain, saya mempunyai karakter yang berbeza berlaku. Tak ada yang sama. Setengah orang tu spacing, cuma bunga yang lain. Tapi karakter bentuk tu macam tukar-tukar besuk, spacing. Ni tukar besuk ni kalau tengok. Itu maknanya karakter yang sama. Tapi saya tidak. Saya cuba olah corak-corak yang berbeza. Itu cara saya. Sebab saya ingin mencuba, ingin merasa, ingin melihat hasil tangan saya. Tradisional, separuh menggunakan mesin. Macam contohnya gergaji, kalau tukar-tukar dulu menggunakan tangan lah. Saya guna mesin bandsaw. Saya guna belah dengan mesin lah. Kalau tukar dulu masih guna gaji tangan 4 karat lagi lah. Nak ego tu saya guna jigsaw untuk bentuk tu. Yang selebihnya saya guna kapak. Dan alat-alat mengukir saya masih gunakan pahat-pahat tradisional lagi lah. Saya menggalakkanlah generasi baru yang minat dalam dunia pertukangan ini, cuba melahirkan identiti masing-masing. Jangan meniru corak orang lain. Maknanya cipta identiti tersendiri. Itu satu. Keduanya, terus terang saya katakan, tak rugi mencuba diri sepenuh masa dalam bidang ni. Hai, selamat malam. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Dajia bertemu lagi bersama saya, Fu Min Li. Rindu saya tak? Tak rindu ke? Rindu deh. Okey, macam mana rasa video saya? Okey ke tak? Bukan video saya, salah cakap. Video yang edit daripada saya. Okey ke tak? Ni kali pertama saya edit tu. Harap-harap boleh bagi saya sikit star lah. Tahu apa itu star? Kalau bagi star, kita dapat berapa? Ada dapat kan? Kalau dalam 1 bulan. Apple, betul ke tak? Ada. Jangan lupa bagi star deh. Untuk hari ni, kita sudah belajar tentang macam mana nak buat sarung keris. Sarung keris bagi saya, kalaulah saya tengok kan, saya akan pengsan. Sebab cara dia nak buat agak rumit. Sebab first, saya tak tahu macam mana nak pergi kerak dia, nak pergi design dia. Kalau ikut pakcik encik ni Anwar, saya tengok kan, saya pun rasa saya nak pengsan dah. Saya tak boleh. Sebab saya tak ada itu apa, kita panggil, saya tak ada artistik punya. Tapi kalau kita tengok dia punya keris, hot sarung keris, wah, saya rasa saya nak beli. Nanti saya halo Uncle Nick Anwar, saya nak tanya dia, boleh jual bagi saya tak? Saya nak sarung saja. Sebab nak beli satu keris, saya tak ada duit. Kalau hot sarung, kalau dia below RM1,000, mungkin saya boleh beli. Pelik tak saya? Okeylah, kalau macam ni adik kakak di luar sana, suka tak tentang keris, sarung keris, tentang barang antik macam ni? Suka ke tak? Kalau suka, saya nak buat siri kedua. Siri kedua, saya rasa saya nak buat satu syuting yang berkaitan macam mana tukang keris nak buat satu keris. Ni saya sudah start carilah informasi-informasi sikit. Kalau suka, sila komen kat bawah cakap nak edisi, nak siri kedua pembuatan keris. Ni untuk keris saja. Deh? Okay. So, happy moment kita lalu dengan sangat-sangat cepat. Betul ke tak? 快乐的时间总是过得特别快。So, jangan lupa setiap hari Ahad jam berapa? Jam berapa? Jam 9 malam.
Kita akan mengadakan live bertema Cafe Warisan. Seperti biasa ada saya, ada muka saya dengan ada muka Uncle Jimmy. Okay. Last but not least, jangan lupa like, share, subscribe kita punya Facebook, Twitter, Instagram dengan YouTube. Kita ada YouTube channel. Okay. Itu saja daripada saya. Bye-bye. Dan kemunduran. Marilah kita bersama-sama menjadikan kemerdekaan sebenar ini suatu sikap warisan kita.